الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. Kita bersyukur kepada Allah, selawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita niat i'tikaf dan kita niat duduk di dalam majlis ilmu lillahi ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'allumi tadhakkura wa tadhakkir lillahi ta'ala. Baik, ada satu hadis yang kita nak kongsikan sebagai mukaddimah kita pada malam ini, yang diambil daripada 40 hadis akhir zaman yang disusun oleh Syekh Ahmad Fahmi Zamzam rahimahullah. Hadis yang ke-39 saya ambil secara rawak saja ni. Mudah-mudahan ada kebaikan untuk kita. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yakhruju fi akhir zaman rijalun yakhtaluna ad-dunya bid-din yalbasuna lin-nasi julud ad-dha'ni minal lin alsinatuhum ahla minas sukkar wa qulubuhum qulubudh dhi'ab yaqulu Allah ta'ala abi tabtaruna am alayya tajtari'un fabi halaftu la ba'athanna ala ulaika minhum fitnatan tada'ul halima minhum hayran. Rawahu Tirmidzi. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, akan keluar di akhir zaman orang-orang yang mencari keuntungan dunia dengan cara menjual agama. Mereka berpakaian di hadapan orang dengan pakaian yang dibuat daripada kulit kambing, yakni berpura-pura zuhud dan tidak berkehendak kepada dunia, berpura-pura untuk mendapatkan simpati orang ramai. Perkataan mereka lebih manis daripada gula, padahal hati mereka adalah hati serigala, yakni ada tujuan yang buruk. Allah Ta'ala berfirman kepada mereka, apakah kamu tertipu dengan kelembutanku? Demi kebesaranku, aku bersumpah akan menurunkan suatu fitnah, yakni ujian yang berat yang akan terjadi di kalangan mereka, sehingga kan orang yang halim, yakni orang yang teguh pendiriannya dan banyak pengalamannya, juga menjadi bingung dengan sebab fitnah itu. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Baik, dalam hadis ini kita tengok keterangan daripada Syekh. Yang menjadi intinya adalah ar-rijalu yakhtaluna dunya bid-din. Akan keluarnya lelaki yakhtaluna dunya, yang menjual, yang mendapatkan keuntungan dunia dengan cara menjual agama. Ini poin dia yang paling utama. Dan yang terakhir sekali disebut di sini juga
Cara apa disebut di sini, selain daripada sebelum itu disebut antara ciri dia adalah mereka ni orang alim. Mereka ni berpakaian dengan bulu kambing ataupun kulit kambing sebagai nak menunjuk zuhud. Tidak menunjuk mewah lah, nampak macam supi lah kononnya tak. Zuhud. Dan juga di sini disebutkan juga bahawa akhirnya fitnah yang datang ini menyebabkan orang yang halim. Maknanya orang halim ni siapa? Orang yang sudah lama, yang sudah ada ilmu, yang sudah teguh pendirian dia. Maknanya orang tua kita turut menjadi bingung dengan apa yang berlaku. Sepatutnya kalau ikut pengalaman dia patutnya macam ni, tapi bila berlaku fitnah ni, macam pengalaman dia ataupun ilmu dia tu tak boleh nak jadi sandaran. Itu yang berlaku, peningnya yang berlaku. Baik, yang disebabkan oleh siapa? Oleh orang yang menjadikan agama sebagai keuntungan dunia, ataupun dalam istilah lain, dia menjual agamanya untuk keuntungan dunia. Baik, siapakah golongan ini? Mereka adalah orang yang berani berlawan dengan hukum syarak, berani mengubah-ubah hukum hakam Allah, berani menyembunyikan kebenaran. Mereka ini pandai dalam ilmu agama, bahkan hebat lagi pandai dalam berhujah. Maknanya kalau bab debat, bab cakap ni hebatlah, menang ke dia lah. Hujah dia menarik, alasan-alasan dia memikat hati, tetapi sebenarnya hujah itu semata-mata timbul dari kelicinan ataupun kelicikan mereka memutar belit fakta. Mereka menipu orang lain, padahal sebenarnya hakikatnya mereka menipu diri mereka sendiri. Mereka ini, golongan ini menggunakan ayat-ayat Allah, menggunakan hadis Nabi dengan tujuan untuk keuntungan dunia dia. Yang disebutkan di sini oleh para ulama mufassir dan syarah hadis disebut apa dia? Merujuk kepada orang yang dia guna ayat-ayat Allah ni untuk hawa nafsu dia, untuk biar dia dapat jawatan, untuk apa lagi, kepentingan kelompok dia, yakni kepentingan dunia lah, bukan bersandar kepada hukum sebenar. Dan orang sebegini kerap kali dia panggil apa, dia pusing, twist. Dia kerap kali ayat tersebut, kalau kita tengok dalam tafsir ulama, konteks dia benda lain, tapi dia guna ayat yang sama untuk keuntungan dunia dia, untuk biar menang ke dia. Apa yang dia nak, dia guna ayat itu, tetapi ayat itu sebenarnya maksud dia lain. Orang panggil, sebenarnya kalau dalam istilah kita sekarang dipanggil liberal lah. Liberal ni orang yang mana mereka guna ayat Quran, mereka guna hadis Nabi. Islam liberal lah, kita ambil direct lah. Islam liberal ni adalah golongan yang mana mereka guna ayat Quran, mereka guna hadis Nabi dengan cara faham mereka sendiri. Mereka tolak tepi cara kaedah ulama faham Quran, faham hadis. Mereka tolak tepi syarat-syarat nak jadi mufassir, usul fiqh, usul hadis, dia tolak belakang. Balaghah, mantik, bayan, semua dia tolak. Yang dia tahu, dia baca ayat Quran, dia tengok terjemah, lepas tu ni maksud dia ke sini, dia boleh pun sembah. Itu liberal. Dia bebas. Dia bebas. Dia tak terikut dengan kaedah penafsiran pakar-pakar, yang ni ulama. Dia pun buat tafsir sendiri. Yang ni banyak berlaku di pentas-pentas ceramah politik biasanya. Mereka baca ayat Quran, baca hadis, tapi nak ala ke dia, bukan ikut konteks sebenar. Yang ni yang disebutkan merosakkan. Tetapi benda ni tak disedari, sebab dikelabui oleh semangat tadi. Dikelabui, sehingga kan tadi disebut orang halim, orang tua, orang yang ada pengalaman pun keliru. Nampak macam ustaz, tapi dia bercakap tu mana betul ni? Yang ni yang berlaku kekeliruan ini. Inilah fitnah yang besar. Mereka dilanda kekusutan pemikiran yang sangat tajam, sehingga orang yang teguh pendirian, banyak pengalaman pun habis akal
Habis buah fikiran menghadapi golongan ini. Akhirnya semuanya buntu, tak jumpa jalan keluar. Akhirnya semua tertipu. Setara orang yang hebat, orang alim pun boleh terkena, apatah lagi orang awam biasa. Memang hanyut macam tu je lah. Inilah fitnah yang disebabkan oleh orang yang menjual agama. Jadi jual agama ni, dia guna ayat Quran untuk hawa nafsu. Bukan maksud jual agama ni buka botol, baca Fatihah, nah RM10 sifat. Itu bukan maksud jual agama. Ataupun sembahyang hajat, lepas tu sekali aku sembahyang hajat 50 kalau siapa nak aku sembahyang hajat. Contoh. Itu bukan maksud jual agama. Tu khidmat, tu cerita lain, tu perbahasan lain. Jual agama, dia guna ayat Quran untuk pelepah hawa nafsu dia, pelepah keinginan dia. Itu yang menjadi fitnah besar di akhir zaman. Siapa yang buat ni? Orang yang, kalau kita telah ada lain sebut ulama su' lah. Ulama su', ulama yang rosak, ulama yang merosakkan umat. Baik, mudah-mudahan Allah bantu kita tunjuk mana ulama akhirat, mana ulama su', mana yang bawa kebaikan, kebenaran, mana yang bawa kerosakan. Sebabnya kita balik ihdinas siratal mustaqim itulah. Kita minta kepada Allah tu, minta sungguh-sungguh, bukan sekadar baca dalam Quran, dalam semayang tu. Tunjuk kami jalan yang lurus ya Allah. Jalan yang macam mana? Siratal ladzina an'amta alaihim. Yakni jalan orang yang kau beri nikmat kepada mereka. Siapa yang dapat nikmat? Nikmat yang macam mana ni? Nikmat dapat kenal Tuhan, nikmat dapat apa lagi, duduk dalam landasan agama yang lurus. Jangan fikir nikmat ni nikmat surga. Ni nikmat hak paling besar, nikmat kenal Tuhan tu. Dapat mengenal Tuhan dengan cara yang sebenar. Ataupun disebut akidah ma'rifatullah apa semua. Siapa? Siratal ladzina an'amta alaihim. Penjelasannya dalam doa yang kita dah baca. Minan nabiyyin. Siapa yang dapat jalan, yang dapat nikmat besar ni? Daripada kalangan nabi. Dan nabiyyin was-siddiqin, orang yang membenarkan nabi. Minal awliya wasyuhada was-salihin. Ini golongan-golongan yang mendapat nikmat petunjuk daripada Allah. Baik. Mudah-mudahan Allah bantu kita tunjuk jalan lurus, insya-Allah. Tunjuk jalan lurus mana, tunjuk jalan sesat mana, tunjuk dua-dua biar boleh beza kita. Baik, Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi pada malam ni itu tadi mukadimah. Kita sambung dalam pengajian kita dalam kitab Mau'izah. Baik, malam ini kita nak sedikit berbincang tentang satu tajuk, menyesuaikan sanubari daripada dihuni selain Allah. Menyesuaikan, membiasakan sanubari, yakni hati kita dihuni selain daripada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Manusia itu diciptakan oleh Allah dengan dua jenis unsur yang utama, yakni unsur zahir dan juga batin. Kita ni ada dua, ada yang badannya, ada yang ruh, yang rohaniah kita, rohani kita. Anggota zahir dituntut bersih daripada sebarang kekotoran, yakni dalam cerita apa ni? Istinja, membebaskan diri daripada bersihkan diri daripada najis, ataupun membebaskan diri daripada hadas kecil dan hadas besar. Iaitu cerita tentang membersihkan zahir. Kita sangat dituntut. Antara kebersihan zahir ni apa dia? Kita sentiasa dalam keadaan tidak berhadas, kerana bebas daripada hadas besar dan bebas daripada hadas kecil. Hadas besar kena mandi wajib, hadas kecil kena ambil air semayang. Satu lagi apa dia? Kena bebas daripada najis. Apa yang kena bebas? Diri kita, pakaian kita, tempat kita, tempat solat terutamanya, tempat ibadat kita. Bebas daripada najis. Ini dia pada sudut zahir. Saya nak hurai ringkas, tapi terus kepada direct to the point. Kalau yang zahir tadi, kita ambil air semayang dan kita dituntut untuk sentiasa bersih zahir, bebas daripada hadas besar dan hadas kecil. Implikasi dia apa dia? Kita ni bila pergi mana-mana ada malaikat duk mengikut.
Bukan kira malaikat roket atik saja, malaikat rahmat ada sekali. Sebab apa? Kita duduk dalam keadaan ada air semayang selalu. Penting ni, ada malaikat sekali selalu ni. Maknanya malaikat ni akan bantu kita dari sudut doanya, akan bantu kita daripada sudut pemikirannya. Pemikiran malaikat ni nak buat taat je lah. Kalau sebaliknya, kalau kita biasa duduk dalam keadaan tidak ada air semayang, mudahlah kita didekati oleh yang satu lagi, pihak yang satu lagi, iaitu syaitan. Syaitan ni dia sama duduk dengan kita ni, sama ada bukan malaikat, syaitan jadi. Kalau ada air semayang, malaikat duduk dekat, syaitan duduk jauh. Kalau tak ada air semayang, malaikat yang cukup syarat je yang ada, syaitan boleh mari dekat. Sebab malaikat tidak semestinya duduk kat dia, sebab waktu tu dia tidak ada air semayang. Jadi ini penting menjaga kebersihan daripada sudut zahir saja, bebas daripada hadas kecil dan hadas besar. Baik, itu dari sudut kebersihan zahir. Maka anggota rohaniah pula ataupun batin seperti hati yang sebenarnya memberi peranan penting di sisi Allah, maka ini lebih utama untuk dituntut dijaga kebersihannya. Yang zahir tadi pun dituntut sungguh-sungguh oleh agama, yang batin lebih-lebih lagi lah yang hendak dijaga. Batin zahir, zahir batin ni macam gelas ni lah, macam botol ni. Kita nak apa daripada ni botol ni? Kita nak air tu. Air ni benda zahir ke benda batin? Kalau kita botol, benda batin lah, benda isi dalam. Zahirnya apa zahir? Ni botol ni plastik ni, dia punya cak. Cak apa? Lepas tu penutup. Ini zahir belaka ni cerita ni. Ini cerita zahir. Tapi sebenarnya kita bukan nak ke botol, kita nak ke air dalam. Tapi kalau tak ada botol, macam mana nak jaga air? Macam mana nak jaga isi? Botol dengan isi ni mana lebih banyak? Jelas-jelas lah banyak isi. Betul? Kita solat, kita semayang. Kita semayang, Allahu Akbar. Ini pergerakan. Kalau kita belajar rukun fi'li, satu lagi rukun qauli, kita bercakap. Ada 3. Satu lagi rukun qalbi, rukun hati. Fi'liyah, qauliyah, pergerakan dan perkataan wajib betul. Qalbi pula merujuk kepada niat dan juga ikhlas dan juga khusyuk. Ini perkara dia, kalau kita tengok qalbi dan fi'liyah, yang ni zahir di luar, tetapi qalbi hak di dalam ini, luar dengan dalam, mana yang lebih banyak buat kerja? Mana yang lebih banyak buat kerja, luar dengan dalam ni? Kalau luar kita tahu lah dia bergerak, dia bercakap tu, tapi hati buat apa waktu tu? Hati buat apa? Hati ni dia kena perhati sejak daripada sebelum lagi sampai ke, bagi salam sampai ke sudah, sebelum dan sampai selepas. Antaranya lah, lebih-lebih lagi lah, daripada sebelum sampailah ke selesai urusan solat, maka hati duduk bekerja straight, tak berhenti. Sepatutnya macam tu. Tapi kita tak merasa. Sebab apa? Kita banyak galik lalai. Tapi kalau kita betul-betul jaga, maknanya sibuk kita menjaga khusyuk hati itu akan menyebabkan kita tak ada nak fikir tentang siratal ladzi ihdina waladh. Cerita tu settle waktu dalam kelas, bukan settle tengah semayang baru nak fikir. Tidak. Itu belajar ataupun kita selesaikan waktu kita belajar dengan guru kita. Tengah semayang, tengah berlaku. Bila tengah berlaku, hanya ada hati kita yang semayang. Sebab tu bila kita solat, dia ada beberapa kiblat yang kita kena hadap sungguh-sungguh. Kiblat pertama, kiblat zahir. Yang ni apa dia? Dada kita biar lurus pada Kaabah. Kiblat dada kita. Kalau beralih, batal. Beralih dengan sengaja lah maksudnya. Kalau orang tolak tak kira lah, tak sengaja. Ni yang sengaja, beralih dengan sengaja, batal. Itu kiblat zahir. Awal-awal lagi berdiri menghadap kiblat, nombor 1 lah. Yang kedua ada kiblat apa dia? Kiblat batin.
iaitu rohani kita. Rohani nak menghadap pada siapa? Hadap ke kiblat juga lah. Hadap rohani kepada tuan kiblat, yakni Allah. Zahir menghadap kiblat, batin menghadap kepada Allah. Dua ni penting ni. Ada satu lagi, kiblat apa? Kiblat roh satu lagi. Tadi batin. Kiblat roh dia sir, rahsia Allah. Yang tu kita rahsia lah tu. Dua ni yang penting. Zahir khusyuk kita. Zahir, batin khusyuk kita. Zahir pun dia ngikut sekali. Apabila batin hati tenang, maka anggota pun dia tak mudah bergerak lah. Dia pun tenang juga anggota ni. Baik. Itu secara ni, garis besar. Sedangkan anggota zahir akan hancur setelah kematian. Diperintahkan oleh agama supaya dibersihkan. Bila kita meninggal, hak badan ni akan hancur. Simpan dalam tanah akan hancur, kecuali hak yang dapat keistimewaan tu lah. Pun tetap agama kita ajar supaya mandi dulu, bersih dulu. Kalau kira logik, apa nak mandi-mandi, nak simpan dah, letak dalam tanah dah. Tak ada kepentingan pun mandi kalau kira ikut logik kita. Tetapi agama ajar mandi. Sebab apa dia? Kalau kita tengok hikmah, untuk menunjukkan kemuliaan. Wa karramallahu bani Adam, dan Allah memuliakan bani, yakni anak cucu Adam. Dia ada beza dengan binatang kalau mati kambuh juga dalam tanah, tapi tak ada kena mandi. Beza dengan anak Adam, mandi, bersihkan dulu baru simpan. Baik. Jadi kalau badan yang hancur pun dituntut untuk dibersihkan, ini kan pula roh yang kekal sampai ke akhirat, diberi tanggungjawab atas segala perbuatan sewaktu hidup di dunia. Allah menyuruh manusia supaya bersuci, membersihkan diri melalui cara wudu dan juga cara mandi. Tadilah angka ada kecil ada besar. Dan semestinya hal itu pun sebenarnya termasuk dalam rohaniyah dan batiniah, termasuk dalam perkara kebersihan batin dan rohani. Maknanya dia sebenarnya walaupun kita ambil sembahyang ni basuh yang zahir, tetapi sebenarnya jalan sekali. Hak batin pun kita basuh sekali. Apa dia bukti dia? Bila kita, Nabi sebut kan, bila kita ambil sembahyang, setiap titisan itu membersihkan dosa. Kan? Dosa ni cerita bab batin lah. Cerita bab apa dia, kelodak ataupun dosa yang ada di hati kita, hitam-hitam yang ada di hati. Jadi kalau yang zahir, basuh tangan. Titik-titik yang keluar tu apa, air sembahyang yang tersalur keluar itu, maka turun sekali bersama dengan dosa-dosa. Dan ulama syarah lagi, dosa yang macam mana? Dosa kecil, dosa besar tak boleh tidak kena taubat. Dosa kecil turun macam tu saja, gugur macam tu saja. Dosa besar kena taubat. Apa dosa besar ni? Kadang-kadang dengan muak kita kena minta maaf. Taubat yang mana kena minta maaf, minta ampun. Bila melibat dengan orang, kena minta maaf dengan orang tu. Kalau dengan Allah, kita taubat dengan Allah, kita menyesal, kita berjanji tak nak ulang. Bila kita sembahyang, kita istighfar, itu taubat kita dengan Allah. Dengan manusia, kita pergi jumpa dia, sungguh-sungguh minta ampun, minta maaf. Baik. Jadi berjalan dua. Bila bersih yang zahir, yang batin pun ikut sekali. Jiwa atau hati semestinya lah perlu sentiasa bersih dan suci, kerana roh itulah yang bakal menghadap Tuhan. Seperti mana ditegaskan dalam firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yauma la yanfa'u malu wala banun. Hari yang mana tidak ada manfaat, malun harta, wala banun dan anak-anak kamu, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang menghadap kepada Allah dengan qalbi ataupun hati yang salim, yang sejahtera. Nah, kan ada dalam khutbah kita kan, kita ajak
supaya kita ni taat kepada Allah, dan harapannya balik jumpa Allah dengan keadaan hati yang sejahtera, qalbun salim. Hati yang sejahtera ni macam mana? Hati yang lapang, hati yang tidak ada gundah gulana, hati yang tenang, hati yang tak sombong. Ni hati yang sejahtera. Kita boleh jadi gundah gulana, jadi kelang kabut ni, jadi rungsing sebab apa? Sebab ada benda salah lah. Kalau tak ada benda salah, sejahtera lah kita, tenanglah kita, eloklah kita. Baik. Hari yang mana tidak ada guna, yang kita duk bangga atas dunia, apa dia? Harta melimpah-limpah banyak. Ramai mana di kalangan kita menghormati orang kerana kereta besar dia. Datang masjid kereta besar. Nah, jadi kita pun pandang lain sikit. Tuan daripada mana tuan? Mula nak bertuan-tuan lah, mula nak encik-encik lah. Nah, daripada mana? Kalau orang tu naik motor biasa, kita tak tanya pun. Nah, kita membeza-beza, memuliakan orang dengan hartanya. Orang biasa dimuliakan dengan hartanya. Nah, wala banun, dan bukan juga anak pinak yang ramai. Nah, ada yang berbangga dengan anak yang ramai. Anak yang ramai lepas tu berjaya pula. Dia berbangga sungguh. Anak nombor 1 semua masuk U. Anak semua profesional. Nah, anak nombor 1 lawyer, nombor 2 doktor, nombor 3 cikgu, nombor 4 cikgu, nombor 5 lawyer balik, nombor 6 engineer, nombor 7 pun. Nombor 7 apa nombor 7? Mahakim pula. Nah, nombor 8 cikgu balik, nombor 9 pun cikgu, nombor 10 pun cikgu juga. Mana lepas you belaka. Bangga dia, sedap nak cerita. Berbangga dengan hari ni. Tidak ada gunanya harta kita, tidak ada gunanya anak pinak yang banyak tu, kecuali orang yang datang menghadap kepada Allah dengan hati yang sejahtera. Baik. Mafhum hadis Nabi yang berbunyi at-tahur nisful iman, kebersihan sebahagian daripada iman. Bahawa kebersihan itu sebahagian daripada tuntutan iman ialah dengan erti memakmurkan anggota zahir dengan cara membersihkannya dan mencurahkan air ke atasnya. Yakni dengan cara kebersihan itu sebahagian daripada iman, dengan erti kata kita kena sejahterakan zahir kita dengan apa dia disebut tadi, membersihkan dengan mencurahkan air ke atasnya. Maknanya apa dia? Ambil air sembahyang. Itu cara nak memakmurkan anggota tubuh kita. Tidak munasabah jika kehendak agama dalam perkara kebersihan ini sekadar cerita tentang zahir, tidak menyeluruh membersih sehingga anggota batin, iaitu hati sanubari. Jadi cerita bab bersih batin ini, maka dia ada satu ilmu khusus yang disebut sebagai tazkiyatun nafs, ataupun bahasa lamanya sebut ilmu tasawuf, ilmu kenal diri, bersih hati ni. Sampai khusus je. Kalau hak zahir tadi, ilmu zahir ni, dia nak bersih yang zahir, dia pergi kepada ilmu fiqh yang awal tu, istinja dengan angkat hadas, najis-najis apa semua, itu tajuk tu saja. Yang tu saja. Tapi hanya satu kitab atau satu bab daripada fiqh. Tetapi untuk membersihkan hati ni, dia ada ilmu khusus, dia berdiri sendiri, dia ada folder lain siap, iaitu tasawuf nama dia. Kan? Akidah, ibadah, akhlak. Ada dulu sebut ibadah, akidah, fiqh, ibadat, satu lagi tasawuf. Akhlak ni tasawuf lah. Baik. Jadi tasawuf ni apa dia, kebersihan hati ni dia punya besar, dia punya peranan sampai dia ada satu folder ataupun ilmu yang tersendiri, cerita bab ni saja. Sedangkan kalau yang zahir tadi, dia hanya satu bab khusus, bab kecil dalam fiqh, dalam ibadat. Itu nampak beza dah. Batin manusia wajib dibersihkan daripada daki kotoran, khususnya yang pertama sekali syirik. Nombor 1 sekali yang kena bersih dalam hati kita adalah syirik. Apa itu syirik? Menyekutukan selain daripada Allah. Bila sembahyang bercampur niat,
Bila buat ibadat lah, tak payah ambil sembahyang saja, ambil buat ibadat. Buat ibadat bercampur niat puasa. Sebab apa puasa? Patutnya nawaitu shaum ghadin tu akhirnya lillahi ta'ala. Usalli pun lillahi ta'ala. Ulama ajar dah lillahi ta'ala penuntut dia. Tetapi kita bercampur. Sebab apa puasa ni? Nak daya. Campur dengan dunia lah tu. Nak suruh kempih perut sikit. Tak? Atau dunia lah tu, cerita dunia lah tu. Dia bercampur. Patutnya niat kita hanya lillahi ta'ala. Tentang kempih perut ke, sehat ke, buang angin ke apa, itu fadilat zahir. Dia bukan niat tu, dia beza tu. Fadilat ni kelebihan ataupun apa yang kita dapatkan. Sama dengan pahala lah. Kalau pahala ni fadilat batin, fadilat zahir, sehat-sehat tu lah. Kita niat lillahi ta'ala. Jangan bercampur dengan fadilat. Fadilat ni bukannya tujuan. Fadilat ni hadiah, kelebihan yang dapat. Tetapi tujuannya lillahi ta'ala. Ia ada beza tu. Baik. Itu syirik. Yang ini kita buat ibadat tidak semata-mata kerana Allah. Yang ini kita ambil syirik khafi terus lah. Syirik jali hak besar tu jelas lah, menyekutukan Allah, semua berhala apa semua tu. Ini kita anggap kita ni. Boleh jadi sembahyang belakang Tok Imam dah. Tok Imam nombor 1, Tok Imam nombor 2 di belakang. Sebab apa Tok Imam nombor 2 datang? Sebab kalau Tok Imam nombor 2 datang, kena duduk sini. Nanti kalau orang kata, kalau tak datang, kalau tak duduk sini. Takut orang kata tu, maknanya apa dia? Bukan lillahi ta'ala dah tu. Campur dah tu. Tu cerita Tok Imam, cerita Tok Bilal, cerita HJK. Kalau tak mari orang kata, campur tu. Patutnya mari masjid lillahi ta'ala, bukan takut orang kata. Itu syirik khafi yang halus sangat, payah sangat. Kenapa datang masjid? Aku ni dah haji dah. Kalau tak datang masjid, nanti orang kata juga. Semua tak kena. Sebab apa kita menilai pada orang? Baik, itu bahagian syirik ni kena jaga. Siapa nak selesai macam mana ni? Tu yang kena belajar membersihkan hati. Yang kedua, nifak. Nifak ni apa dia? Kepura-puraan. Kita ni orang Islam, tak ada orang munafik kita ni. Yang ada sifat munafik. Munafik ni zaman Nabi tu, yang mana dia pura-pura Islam. Nabi kata tanda munafik ni apa dia? Antaranya dia payah sembahyang isyak, payah sembahyang subuh berjemaah. Sebab apa payah sembahyang subuh isyak jemaah? Sebab yang sembahyang isyak dan subuh berjemaah ni hanya orang beriman. Zaman Nabi kita pernah cerita kan, waktu maghrib dia pernah tidur kan. Arak Quraisy, orang kafir waktu tu, waktu maghrib dia pernah tidur. Jadi waktu isyak tu memang waktu tengah tidur lah tu. Yang duk hidup lagi orang beriman je. Zaman tu lah, zaman Nabi. Dan orang beriman bila dah tidur lepas isyak tu, subuh dia bangun balik untuk sujud balik kepada Allah. Orang kafir, dia bangun pukul 12 malam, lebih kurang lah pukul 11, pukul 12 tu. Dia pun duk mabuk-mabuk, duk berpoyo-poyo, duk berjudi, duk apa. Pukul 3, pukul 4 baru tidur balik. Memang tengah tidur jugalah waktu tu. Dekat duha baru bangun pula. Sebab tu payah orang munafik kat zaman Nabi tu, isyak dengan subuh dia nak sembahyang berjemaah, payah. Sebab waktu tidur dia. Orang beriman tengah hidup. Itu beza. Baik. Kita zaman sekarang memang Nabi sebut tanda-tanda munafik, ayatul munafik. Apabila dia bercakap, dia berdusta, bila dia beri amanah, dia khianat, apa semua tu. Yang ada pada kita zaman sekarang ni adalah sifat yakin kita bukan munafik. Bila ada hadis Nabi cerita munafik ni bukan nak serucuk atas daya orang. Ni munafik 1, munafik 2, munafik 3. Macam cerita pula. Bukan macam tu. Tapi untuk kita muhasabah diri, kita ni ada sifat munafik ke tidak? Maknanya kenapa dia? Kena bersih lagi. Kena mujahadah lagi. Kena belajar lagi. Tapi jangan kita bila ambil ayat munafik tu, tanda-tanda munafik kita letak atas diri orang. Itu salah tu. Nabi tak ajar macam tu. Nabi hanya memberi tanda, tapi Nabi tak cop orang. Itu beza. Baik. Lagi kekufuran. Dalam Quran cerita bab kufur ni dua. Ada yang kufur dari sudut kufur kepada Tuhan, dari sudut kufur kafir melawan Tuhan. Syirik tadilah. Syirik kafir ni lebih teruk daripada syirik. Dia tak percaya Tuhan, dia lawan. Nombor dua, dalam Quran juga banyak sebut kufur menuju kepada kufur nikmat. Dia ada iman,
Dia percaya Allah Tuhan, cuma dia kufur nikmat. Maknanya tidak menghargai apa yang Allah bagi. Menghargai sihat, menghargai iman, menghargai ilmu, apa sajalah rezeki dan sebagainya. Banyak kita terkena kufur nikmat, tidak bersyukur atas nikmat. Ini nak nak tahu, nak diagnose, kena belajar ilmu bersih hati. Dan lain-lain sifat mazmumah, sifat-sifat buruk bagi hati, iaitu yang pertama seperti khianat. Orang dah bagi percaya, dia khianati kepercayaan itu. Takbur, merasa diri besar, hebat, ujub, riak dan seumpamanya. Baik, ini cerita kita dalam membersihkan batin yang perlu kita ambil berat sungguh-sungguhlah, insya-Allah. Baik, insya-Allah sampai sini sajalah, insya-Allah. Mudah-mudahan ada kebaikanlah sedikit sebanyak menjentik hati kita semua, terutama orang bercakap. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa sallallahu wa sallama alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Azan.